Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Haji Razak, alhamdulillah sampai juga tuan-tuan. Kereta breakdown naik teksi. Abang Razak ambil motor lah, alhamdulillah. Jadi muslimin dan muslimat, tetamu-tetamu Ramadan yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertama dan selamanya malah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita berdoa supaya hadirnya kita dalam bulan Ramadan semenjak daripada bulan Rejab lagi tuan-tuan. Kita berdoa dengan doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li fi Rejab wa barik li fi Sya'ban wa balighni Ramadan. Doa supaya kita diberkati dengan bulan Rejab, diberkati kita dengan bulan Sya'ban, dan dipanjangkan umur kita ke dalam bulan Ramadan. Mengapa Ramadan begitu penting kepada kita semua, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya tuan-tuan, sebab umur kita pendek. Umur kita singkat tuan-tuan. Berbeza dengan umur umat sebelum daripada kita. Dakwah Nabi Nuh AS 850 tahun. Ada kalangan umat dulu umur ribuan tahun. Kita tengoklah tuan-tuan, pada sebulan sebelum Ramadan meninggal ni tuan-tuan, baik-baik kita semualah. Baik-baik kita tuan-tuan. Sebelum Ramadan, tuan-tuan Ustaz Haji Mustafa, Imam Masjid Shah Alam, 39 tahun 10 bulan. Hari sama Ustazah Salwa, isteri Ustaz Raihan Abdul Aziz, 36, ibu-ibu sekalian, 36 umur kita lah. Sebelum tu Ustaz Dr. Fadhil Syuib, biasa tuan-tuan dengar Ustaz Fadhil Syuib tuan-tuan, dia dapat doktorat PhD bulan 12, meninggal dah tuan-tuan. Ramai tak tahu tu Ustaz Fadhil Syuib meninggal. Hari sama Cikgu Megat Suhaimi, Megat Hashim, bekas ketua muda kita di pantai, zaman-zaman reformasi tu, meninggal dah 40 lebih, 40-an tuan-tuan, 49. Ini umur-umur kita semua tuan-tuan, meninggal kawan-kawan kita, adik-adik kita. Maka adanya imbangan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dianugerahkan Ramadan syahrul maghfirah. Ramadan bulan pengampunan. Ramadan ni kita duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, dia tak sama dengan di luar bulan Ramadan, tak sama. Nabi bersabda, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia pada jalan Allah hatta yarji', sehingga dia kembali, sehingga kita balik ke tempat kita masing-masing tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, dapat pahala 1000 rakaat sembahyang sunat, 1000 kali hantar jenazah ke kubur, 1000 kali ziarah orang sakit. Itu di luar Ramadan. Ramadan kata Nabi, setiap langkah kita Allah ganjarkan dengan setahun pada ibadah. Setahun tuan-tuan sekalian. Banyak mana pahala dapat hari ni. Orang tak mengaji, rugiah muslimin dan muslimat. Malam-malam pun cari tempat masjid surau yang ada tazkirah. Kalau buka puasa bagus juga cari tempat ada tazkirah. Ada masjid-masjid yang hebat tuan-tuan, dibuat sampai 5 kali kuliah satu hari. Antara saya sebut di Masjid Khairiah Seri Gombak, ada kuliah subuh, ada kuliah duha, ada kuliah zuhur, kuliah berbuka puasa, kuliah tazkirah Ramadan, 5 kali satu hari. Selangor boleh kata begitu dia hidup dan sekalian. Alhamdulillah. Nak banding kalau kita duduk tempat lain tuan-tuan, penat lah. Saya dah pusing kat Malaysia ni, malam ni ke lepas terawih ke Melaka, balik Melaka tu ke Terengganu, pusing lah. Perak tuan-tuan sekalian. Ni tak sama. Kita Selangor ni alhamdulillah, buruk-buruk kita Selangor tuan-tuan, masjid surau ni kita hidup. Habis ustaz-ustaz pun ceramah hebat-hebat, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, turun berkuliah Ramadan. Negeri Selangor kita tuan-tuan, alhamdulillah. Tak siapa tak cukup, masjid surau tak cukup lagi tuan-tuan, nak ramai ustaz lagi, nak ramai tenaga asatizah yang kuliah lagi. Anak buah saya dia gagak pun laku tuan-tuan. Tak cukup ustaz dah. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, baik, Ramadan syahrul Quran. Ramadan bulan Al-Quran, bulan turunnya Al-Quran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam paling banyak berinteraksi dengan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Luar biasa tuan-tuan. Begitu sahabat-sahabat yang lain, masing-masing berlumba-lumba nak baca Quran dan belajar Al-Quran. Ramadan ni tuan-tuan sekalian, Nabi ditasmik bacaan oleh malaikat Jibril.
Apa makna? Nabi pun belajar Al-Quran secara bertalaki ataupun berguru, tuan-tuan sekalian. Maka kita pun kena ambil kaedah sama, kena berguru, tuan-tuan sekalian. Sebab tu kita buat halaqah Quran apa? Quran circle lah. Biasa tempat-tempat lain tuan-tuan, kalau sebelum kuliah dia buat halaqah Quran, dia buat tadarus macam di Maybank. Semalam saya di Maybank. Untuk 12.30 dia start tadarus, tuan-tuan sekalian. Dia buat kumpulan kecil, tuan-tuan sekalian. Ibu-ibu semua sekalian, muslimin dan muslimat. Bagus, tuan-tuan sekalian. Nabi kata khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu barang siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tuan-tuan sekalian, yang mahir boleh ajar, yang kurang mahir, yang pandai boleh tegur, yang tak pandai tuan tak ada masalah, jangan malu belajar. Jangan pula baca seorang-seorang, baca alif lam mim ra al-mari. Balik awal apa. Kena mengaji, tuan-tuan sekalian. Itu pun okey juga, ramai hok langsung tak baca Quran. Ini trend di kampung-kampung ya, trend di kampung-kampung sekarang. Luar bandar tuan-tuan ramai tak erti baca Al-Quran, budak-budak muda. Saya ni pun ni motivasi tu. Kita masuk sekolah, keluar sekolah. Masa ni biasa, bukan kata rahsia dah, memang betul. Teruk hari ni tuan-tuan. Teruk tuan-tuan sekalian, budak-budak tak erti Quran, tuan-tuan sekalian tak erti fardu ain. Jangan percaya kepada tuan-tuan sekalian folio PMR Peringkat Islam, tak betul tu. Ustaz-ustazah ni dia kena beri A ataupun B+. Kalau dia tak beri A atau B+, pengetua mengamuk, tak rosak keputusan sekolah. Akhir budak tak erti fardu ain, kunut tak boleh. Tuan-tuan sekalian, besok saya sekolah menengah teknik Melaka. Tahu dah, pelajar dia waktu 50 orang, cikgu 70 orang. Kita pusinglah tuan-tuan tengok keadaan tuan-tuan sekalian. Hari ni tak erti baca Quran. Kawan saya cikgu Muhammad Kamil tuan-tuan, mengajar SMK Durian Guling Terengganu. Dia kata masa rehat dia, budak-budak beratur datang bilik dia untuk buat assignment. Seorang sehari baca satu ayat Fatihah. Fatihah ni 7 ayat. Fatihah pun tak ingat. Kata berat tuan-tuan, akhir zaman dah kita ni. Maka kek beri banyak kot tuan-tuan. Dah. Siapa tak boleh baca Fatihah ni, baca wajib 17 kali sembahyang. Dah, takkanlah mak ayah cak ayam juga dah tahu dah tuan-tuan. Sebab di kampung tak macam kita KL tak wajib subuh penuh pun kan. Saya 5 lepas di Stiu Terengganu, Tafiz Anur. Tafiz tuan-tuan lah. Hak tuan-tuan tolong 2-3 tahun lepas duk kutip duit tu, jadi tafiz cantik hari ni. Terkenal dah alhamdulillah, ramai mengaji tuan-tuan. Ramailah mana untuk mingguannya. Kita 5 lepas buat forum nuzul Quran. Tuan-tuan sekalian tengok mentaliti orang kampung. Dia kalau jamaah buka puasa, kita buat tazkirah, dia tak dengar tazkirah, dia main makan je. Lepas makan dia balik. Sebenarnya jemaah pun tidak. Ni perangai ni tuan-tuan sekalian. Lepas terawih buat forum atas tu Salimah Habibi, TV9, selebriti. Syed Qadir Al-Jufri, tuan-tuan sekalian. Dah. Tuan-tuan, tak sampai 70 orang. Tak sampai 70 orang tuan-tuan sekalian. Tak minat mengaji tuan-tuan sekalian. Di kampung-kampung Start Hulu Terengganu, Stiu Besuk tuan-tuan. Kalau dia besuk sebelum Ramadan, keluar ke metro. Metro keluar apa dia? Sebuah masjid besar di Jetih. Sembahyang maghrib hanya 3 orang saja. Keluar metro sok kapal lari Malaysia. 450,000 satu hari tuan-tuan. Masjid Kampung Lakluk. Kampung Lakluk Jetih. Bukan Lok-Lak. Lakluk tuan-tuan. 3 orang je tuan-tuan. Saya teringat Nabi kata apa? Masajiduhum amirah wahya kharabun minal huda. Masjid-masjid mereka tersergam indah, tapi kosong daripada petunjuk, kosong daripada hidayah. Ni suasana akhir zaman. Tak sekata mengajilah. Orang tak minat tuan-tuan. Dah. Tak minat di kampung-kampung. Kita tengok tazkirah Ramadan. Hari ni kita pula Tok Iman yang hufaz, yang hafal Quran ramai, alhamdulillah. Tapi di kampung tuan-tuan, ni saya sembahyang itu Jumaat di masjid Pulau Perhentian N01 Kuala Besut tuan-tuan. 1.42 tak boleh start lagi Jumaat. Dia patut 1.15, tak boleh mula lagi tuan-tuan. Tak boleh mula. Tepat tengok Tok Bilal ni. Tok Bilal di atas rambi masjid tu macam ni tangan. Duk kira orang tuan, tak cukup 40 orang. Penghuni perhentian besar, perhentian kecil 2,000 lebih. Tapi tak cukup 40 orang. Ni tuan-tuan sekalian. Saya jumpa Tok Imam. Tok Imam kata, "Okey ni ustaz." Okey. Dia kata, "Ustaz, ni Pak Cik Ambon, dia tak 80 hari. Pak Cik seorang je masjid." Pak Cik seorang dia kata. Dia kata, "Ustaz, orang pulau ni jahil berdaulat." Dia kata, "Jahil berdaulat?" How to define jahil berdaulat ni tuan-tuan? Dia kata bulan puasa, Ustaz jemaah tarawih ni. Orang kampung mai tarawih puasa. Malam tamu dia buat warning, buat arahan dah. Kata Tok Iman. Tok Iman tak payah baca panjang lah tarawih. Tok Iman baca Qul Huwallah dia kata. Siap buat arahan tuan-tuan. Nak baca apa? Nanti orang kampung tuan sekalian. Tak minat. Dikit, ibu-ibu mari. Kena sebelah Hulu Besuk ya tuan-tuan. Ribu tuan-tuan. Tiket 4 riyal. Bulan Syaban dia banyak konsert dikir tuan-tuan.
Rosalinda lah, Kajol lah, tuan sekalian. Ramai tu ribu. Hak paling ramai ni, hak tua-tua saluran satu ni tuan-tuan. Hak grup RTM, rehat tunggu mati. Berjoget tu kata berat dah tuan-tuan. Inilah akhir zaman kita tuan-tuan. Jadi Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Tuan-tuan, kena biasalah lidah kita baca Quran tuan-tuan. Ramadan, Syahrul Jihad. Ramadan, bulan jihad. Mengapa digelar Syahrul Jihad? Dah, kita rasa letih Ramadan. Tak kata tuan-tuan saya letih. Dah, rasa ada perasaan tau. Ramadan rasa macam malas tuan-tuan sekalian. Perangai dah. Saya tanya semua orang begitu tuan-tuan. Macam mana kita nak lawan perasaan ni? Nak suruh rajin kaki kita pergi program, buat program. Nak suruh kita rajin mesyuarat tuan-tuan sekalian. Nak kena ingat balik sirah zaman Nabi tuan sekalian. Saya sendiri pun saya tak kata tuan-tuan, saya sendiri. Dia mai perasaan tu. Rasa macam malas tuan-tuan sekalian. Dah, orang ajak mesyuarat rasa payah tuan-tuan sekalian. Sebab Ramadan sebenarnya Syahrul Jihad, bulan jihad. Kita buka balik Al-Quran, tengok kisah-kisah sirah tuan-tuan. Antaranya Allah gelar sebagai Yaumul Furqan, hari pembeza hak dan batil. Peristiwa apa? Perang Badar Al-Kubra. Perang Badar ni dia banyak jenama tuan-tuan. Ada namanya Badar Al-Akhirah. Badar Al-Akhirah, Badar terakhir, dia berlaku bulan Sya'ban tahun 4 Hijrah. Di mana Nabi keluar 1000 orang daripada Madinah pada bulan Sya'ban tahun 4 Hijrah. Itu Badar Al-Akhirah. Jarang kita dengar. Sebab tu kalau ustaz sebut Badar ni, dia kena sebut jenama apa Badar tu. Badar Al-Kubra. Badar Al-Kubra Ramadan. Tak nak sebut hari ni. Dia penting. Sebab penting tuan-tuan kita baca Al-Quran. Al-Quran kakak ada apa? Ada surah Al-Badar. Ada ke surah Al-Badar kak? Ada? Ada? Tak tahu? Ada surah Al-Badar tuan-tuan. Surah Al-Badar ni ada. Quran tu dia banyak nama tu. Quran ni ada 55 nama. Al-Fasl, An-Nur, At-Tibyan, Al-Haq, Al-Furqan, Al-Tanzil, Al-Kitab, Al-Shifa, Al-Qalam. Macam-macam nama. Melambangkan mukjizat Al-Quran tuan-tuan sekalian. Melambangkan mukjizat Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, surah apa sama? Surah Muhammad nama lain surah Al-Kital. Surah Isra nama lain surah Bani Israel. Tuan-tuan, surah At-Taubah nama lain surah Al-Bara'ah. Al-Bara' lepas di surah Al-Imran, itulah surah Al-Badar tuan-tuan sekalian. Ayat, cuba ingat balik Allah sebut apa? Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya kami telah menolong kamu pada hari Badar wa antum azillah, dan kamu dalam keadaan lemah. Fattaqullaha, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 313 orang para sahabat. 17 Ramadan hari Jumaat. Ramadan ni apa? Bulan panas terik. 2 minggu lepas saya di Mekah. Akhir Syaban. Allah tuan-tuan. Mekah dengan Madinah. Mekah panas lagi. Berapa? Saya pergi mana ni? 46 bulan Syaban. Ramadan yang kecil 51, 52 tuan-tuan. Tuan-tuan tahu, kalau kita lambat masuk masjid Ramadan, orang ramai nak sujud atas Allah tuan-tuan. Dia punya panah tuan-tuan sekalian. Dah punya panah, tak boleh bayang. Sebab tu kita beritahu anak buah kita yang ikut 36 orang ni, tuan-tuan sekalian, jangan tak tawah dah. Lepas Zuhur tak padan dengan kita ni orang tanah Jawi, tak biasa dengan cuaca ekstrim. Siapa pun pergi Mekah dia faham lah jenazah dia. Orang pergi Mekah dia faham, tak memang panas ni, panas sungguh tuan-tuan. Dah panas sampai 52 tuan-tuan sekalian. Dia boleh jadi apa dia stroke haba. Bagi tak biasa tuan-tuan sekalian. Orang subkontinen lain, Indo-Pakistan, orang Afrika, orang Asia Tengah, Asia Barat tuan-tuan. Tubuh mereka pun lain daripada kita. Dah akhlak pun tuan-tuan, orang macam Afrikan. Dah kena Somalia, Sudan, Uganda tu, perempuan dia, oi tuan-tuan ni, tubuh nalarka tuan sekalian. Tubuh dah. Dah lah tubuh besar tuan-tuan, dia buat lipat ni, buat tali, buat rantaian sama dia tawah tu. Rabbana atino fid dunya, kan. Kita semayang dia langkah lagi, Allah kasar tuan-tuan dah. Dia tahan panas tuan-tuan, kita tak tahan tuan sekalian. Panas Ramadan itulah berlaku perang tuan-tuan. Siapa saya tak boleh bayang tuan-tuan. Saya tak boleh bayang, ya Allah. Kita berhenti al-Iraq tu dapat tempat makan nasi. Syaban nak pergi ke tanah sekitar 200 meter. Ya Allah tuan-tuan, rasa
Saya tak boleh bayang macam mana. Tak boleh bayang tuan-tuan. Siapa kawan kata, ustaz, kita kalau hidup zaman Nabi, kita ni masuk puak munafik kot. Oh, kata apa je kasar. Kasar mainan ni. Dia kata main panah gini tak pergi perang dah kita. Dia kata, Haji Fidah, dia nak beritahu sungguh tak panah. Jadi Nabi pada malam tu Nabi doa dah. Nabi doa, kata baca sirah, tangan Nabi angkat tinggi-tinggi tuan-tuan sekalian. Nabi bergoncang tubuh Nabi, makna sungguh doa Nabi. Jatuh ridak Nabi ni sebab tak jatuh tuan sekalian. Siapa saya nak bakal suruh Nabi berhentilah. Nabi sungguh sangat doa. Nabi kesian tuan sekalian. Nabi sebut apa? Ad-doa silahul mu'min. Doa senjata orang-orang mukmin. Tuan-tuan, doa ni senjata orang mukmin tu. Jangan malah berdoa ni. Kita saja doa ibu-ibu sekalian. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Allahumma barik lana fi Ramadan. Atau mana Allahumma ajinna minan nar. Allahumma ajinna minan nar. Doa kena rajin doa tuan-tuan. Saya Jumaat kita tak khatib atau mimbar atau bawah nampak doa macam mana. Time doa ni tangan tak apa. Malah hafah doa tuan-tuan. Tangan tak apa body language dia tuan-tuan, apa mesej dia, mu nak beri, tak nak beri sudah. Gitulah mana kita ajak ke tuan-tuan. Dah macam mana tuan-tuan, tak sungguh. Jadi tuan Nabi sungguh. Nabi minta Islam menang. Sebab tu doa kita mesti ada elemen minta Islam menang. Minta doa biar Islam menang tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, esok tu Ramadan Jumaat berlaku al-mubarazah, perang tanding taiko lawan taiko dulu. Ada setiap perang orang Arab begitu zaman dulu tuan-tuan. 3 orang. Wakil Islam Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi, Sayyidina Ali dan Ubadah Al-Harith. Wakil kafir 3 orang. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Al-Walid bin Utbah. 3 dia pun 3 beranak tuan sekalian. Berlawan kalah, 3 orang ni menang tuan Islam. 3 orang paling Islam dengan langat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berlakulah pertemuan secara terbuka. Dakwah Islam dia berjuang sungguh-sungguh. Walaupun kurang persenjataan, tak ada perisai pun ada tuan-tuan pakai pelupuh tamat. 2 ekor kuda perang dan 70 ekor unta ya daripada 13 orang ni. Gila-gila naik seekor unta tuan-tuan, 2 hingga 3 orang. Susah tuan sekalian. Nabi bergilir dengan Sayyidina Ali naik seekor unta. Dan mereka berjuang bersungguh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjuang untuk meletakkan kalimah Allah pada suatu tempat yang tinggi, maka sesungguhnya dia pada jalan Allah. Menang tuan-tuan sekalian. 70 kafir dibunuh. Sebagai pemimpin Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Bukhtari bin Hisham, Umar bin Hisham, Abu Jahal terbunuh tuan-tuan. 70 orang lain tuan-tuan sekalian, 70 lain ditawan, termasuk Suhail bin Amru, seorang pemimpin Mekah yang pandai berpidato. Macam mana Nabi nak uruskan soal tawanan 70 orang tadi tuan-tuan? Nak buat macam mana? Nabi bermusyarat. Nabi tunjuk kepada kita gerak kerja Islam ni kena buat cara amal jama'i, cara kolektif. Tak boleh tuan buat kerja Islam macam Zorro, Loranger, Rainbow, tak boleh seorang-seorang. Tak boleh. Dah, tengok ustaz-ustaz tak ada jemaah tengok. Tak ada kekuatan. Dia cakaplah seorang-seorang, siapa nak dengar atau siapa nak ikut arahan dia. Kena berjemaah. Kata Sayyidina Umar, la Islam illa bil jamaah, wala jamaah illa bi imarah, wala imarah illa bi ta'ah. Dan tidak ada Islam tanpa adanya jamaah, dan tidak ada jamaah tanpa adanya kepimpinan, dan tidak ada kepimpinan tanpa adanya ketaatan. Kena berjemaah tuan-tuan. Antara tanda jemaah kita ada musyawarah. Nabi tanya pandangan siapa dia? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Nabi gelar Al-Faruq. Orang dapat bezakan hak dan batil. Sejarah Islam gelarkan Sayyidina Umar Abul Futuhat. Bapa pembukaan, sebab zaman ni lah Islam jadi kuasa besar dunia. Sayyidina Umar ni siapa? Bekas ketua pemuda Mekah tuan-tuan tahu. Bekas ketua pemuda Mekah, yakni kabilah Banu Adi. Nak jadi ketua pemuda mesti kena hebat. Jenis cak ayam tak boleh tuan-tuan sekalian. Tengok water cannon FRI muka puncak lesi tu. Baik jadi muslim tak boleh. Sayyidina Umar ni hebat. Tanya pada Sayyidina Umar, kita penggal, kita pancung leher mereka. Sayyidina Umar dia backing tuan-tuan. Sayyidina Umar ni tegas. Nabi tanya pada Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafah, cadangan Sayyidina Abu Bakar, mana-mana tawanan yang ada harta benda, ada kekayaan di Mekah, mereka boleh tebus diri mereka dengan kekayaan mereka di Mekah. Contohnya Suhail bin Amru yang kaya, ditebus dengan 4,000 dirham. Adapun tawanan yang miskin, tak ada harta benda tapi ada ilmu, maka setiap orang mereka hendaklah mengajar 10 orang kanak-kanak Madinah sehingga boleh membaca dan boleh menulis. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terima cadangan Sayyidina
Sayyidina Abu Bakar tentang berkaitan dengan ilmu tadi. Tapi Nabi tak tolak semua sekali cadangan Sayyidina Umar. Dua orang kena pancung, kena penggal juga kepala tuan-tuan. Ilmu tadi tuan-tuan penting. Hari ni ramai tuan-tuan orang tak mengaji. Saya rasa tuan-tuan makin berat. Bangsa kita ni kalau baca surat khabar serabut tuan. Tengok Facebook tak ada. Dah. Siap hari buka puasa minum arak, zina pula puasa. Tak malu sekarang budak-budak tuan-tuan. Apa tak kena dah bangsa kita ni tuan-tuan. Dah. Lepas tu kalau tuan-tuan ikut saya buat SPC dakwah ni, tengok di Sabah, Sarawak tuan-tuan murtad semua sekali. Satu kampung sekali murtad tuan-tuan sekalian. Mikir balik tuan-tuan sekalian. Pergi Pulau Mantahani, Pulau Mabul. Ni lepas hari kita Pulau Selakan tuan-tuan sekalian. Atas kubur tu tuan-tuan Islam. Mengaku Islam, baja laut semua ni. Tapi pasal kelambu tuan-tuan sekalian, atas kubur. Saya pun tak faham motif apa tuan-tuan. Nyamuk edih kot. Tak tahu, tak mengaji tuan-tuan. Di kampung-kampung. Tak usah kata Sabah Sarawak, kampung-kampung kita pun tuan-tuan. Cuba kampung tuan-tuan Negeri Sembilan, Melaka. Mana saya pergi Melaka? Boleh tengok Masjid Bandar Tazkirah, Masjid Bandar Kuliah Ilmu tuan-tuan sekalian. Dah. Puasa ni jadi macam, saya rasa macam jadi macam sak budaya begitu je. Puasa ni sebab apa? Sebab apa? Sebab semua orang puasa. Mindset Melayu pula daripada budak mu tak puasa tak boleh raya. Raya bagi Melayu besar tuan-tuan. Raya bagi bangsa kita besar, sebulan kita raya. Dah. Oh tuan-tuan, dia puasa, semayang tidak. Ramai mana tuan-tuan? Sebab kajian dia buat hanya 20% semayang. 5 waktunya hanya 20% tuan-tuan sekalian. Dah, tak mengaji tuan-tuan sekalian. 2 hari sebelum daripada Ramadan, ustaz saya meninggal, Ustaz Abdul Latif Muhammad. Orang Terengganu kenal dia. Soho Ustaz Latif ni tuan-tuan, pernah dia tahu mufti Terengganu tahun 70-an. Ni graduate Al-Azhar yang hebat tuan-tuan sekalian. Dia kena ISA 2 kali. Hak dalam 7 kena buang. ISA lagi kena buang daerah lagi. Dilekir Perak. Pejabat agama mari tuan-tuan. Sebab apa pejabat agama mari? Sebab ada report Ustaz Abdul Latif Muhammad daripada Besuk ni bawa ajaran sesat. Sebut Besuk memang sinonim ajaran sesat tuan-tuan. Tahun 70-an ajaran apa? Hasan anak rimau. Hasan anak rimau tuan-tuan. Hasan anak rimau pun biadab dia kata dulu. Tuhan duduk dah kocek jumpa hamba dia kata. Oh punya kau hajar tuan-tuan. Ajaran sesat. Lepas tu Hasan anak rimau ajaran apa? Ayah pen pula. Hidup lagi. Tak kena tangkap sampai sekarang. Dia nak buat balik monumen dia. Tak buat balik di hulu ni tuan-tuan. Saya pun pelik pasal apa tak kena tangkap ni. Mangkuk tingkat ni tuan-tuan ni. Dah. Tengok dalam YouTube kan ada buah dia kata saya naik ke langit ke-7. Naik ke-7 tuan-tuan. Masjid Isra' Mi'raj dia tuan-tuan ni. Dah. Berat tuan-tuan. Tuan-tuan pasal apa dia ikut ramai ni? Ramai dia ikut IFP sekarang pun ramai. Tahu tak pasal apa? Dia mudahkan agama. Patut kerajaan kena bertindak, pejabat agama kena bertindak tuan-tuan sekalian. Dia apa contoh? Semayang pakai niat. Semayang pakai niat tuan-tuan. Lepas tu puasa ni, puasa Ramadan. Puasa pakai niat. Makan mata ke darah. Makan tak ada niat tuan-tuan. Dah, punah tuan-tuan sekalian. Jadi sebut Besuk tu tuduh Ustaz. Apa tuduhan? JKKK buat report tuan-tuan. JKK jin kacau kampung tuan-tuan. Buat report. Kata Ustaz Latif Muhammad, semayang subuh hari Jumaat 3 rakaat. Sudah. Rupanya tu kampung tak pernah sujud sejadah tuan-tuan. Tak pernah sujud sejadah. Berat tuan-tuan. Dah. Nak beritahu tuan-tuan. Berat. Tak pelik. Saya masa tenang. Tenang mana? Dekat Labis. Pekan tenang tu. Bukti. Kita lepas semayang maghrib, kita sambung pula satu soh panjang tu untuk tuan-tuan solat jamak. Bunyi. Semayang 2 imam. Semayang 2 imam. Semayang 2 imam tuan sekalian. Dah. Dia tak faham semayang jamak ni macam mana tuan sekalian. Berat muslimin dan muslim rasa elemen ilmu ni kena perkasakan kepada bangsa kita tuan-tuan. Sebab ramai ni dia main tak mengaji tuan sekalian. Saya pergi Mekah bulan Ramadan kita naik Emirates, kita transit Abu Dhabi tuan sekalian. Elok dah turun, saya semayang subuh dah. Saya ingat semua geng-geng semayang subuh, ada tak semayang. Pak cik saya kata, Ustaz, ni kita kena semayang subuh ke? Astaghfirullahalazim. Saya kata dalam hati saya pun silap lah. Menyesal sebab patut di airport kali saya buat taklimat dah. Solat jamak ni apa, qasar ni apa tuan-tuan. Kaifiat cara modus operandi nak sembahyang macam mana tuan-tuan. Tuan-tuan orang tua-tua tak mengaji tuan sekalian, tak tahu. Sembahyang ni tuan-tuan, kita perang pun nak sembahyang. Solatul khauf. Mana boleh mudah-mudah tu. Kena sembahyang. Tuan-tuan sakit, belunju apa pun kena sembahyang. Tuan-tuan, dah. Tapi macam tu sekali tak ertinya tentang agama tuan sekalian. Saya terkejut tahan. Balik pula daripada Mekah balik Kuala Lumpur tuan-tuan, juga transit Abu Dhabi. Sebelah saya ni budak Mesir. Belajar mana?
Syubra tu, belajar syubra, tuan-tuan, belajar qiraat. Dia kena aku sebab saya nak duduk tu sibuk. Salah cuci tangan tu, tak apalah. Tak payah belajar. Alhamdulillah. Lepas tidur flat dah nak subuh. Subuh tuan-tuan sekalian, saya dek fajar. Subuh. Ustaz dia kata kena buat sembahyang hormat waktu ke? La ilaha illallah, tuan-tuan. Sebab saya kata kita ni krisis sekarang ni, bab ilmu. Ini hak belajar agama, cream among the cream. Belajar Mesih, tuan-tuan. Bab sembahyang pun kalau tunggal langgar, cuba bayang. Hak kerja kilang ke, mak rempik, bosya, bojang, bodek, tuan-tuan. Pakai dok lah, tuan-tuan. Tak erti mana hala, tuan-tuan sekalian. Belajar hormat waktu macam mana, tuan-tuan sekalian. Kita nak ambil wuduk boleh. Ruang salat pun ada. Tak? Pergi belakang sikit dekat mak kat kabin tu, ada pak solat tapi tak ada jemur sebab dia sempit. Siapa seorang? Belah seorang, belah sana seorang. Ataupun duduk atas kursi, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sembahyang tuan sekalian. Tak payah qada, memang kita sah dah sembahyang kita tuan sekalian. Sebab tu kena mengaji tuan-tuan. Saya tengok budak universiti sekarang, hak belajar agama bukan sekadar lama dah. Ni dia krisis yang Dr. Mahmud Zudi sebut dah. Tentang banyak Islam di Malaysia ni. Dia pecahkan syariah dengan usuluddin. Punuh agama tuan sekalian. Orang belajar usuluddin tak mengaji fiqh. Dia keluar universiti belajar 4 tahun tu, tapi ustaz dah. Dia tanya ustaz, tanya hukum agama. Dia tak mengaji fiqh, dia pun jawab juga tuan sekalian. Akhirnya kosok tuan sekalian. Hari ni tuan-tuan, berat muslimin dan muslim. Tok imam tuan. Bekih mana tok imam, dia tak terlupa baca kunut. Tuan-tuan, dia tambah 1 rakaat, 3 rakaat subuh. Oh, berat tuan sekalian. Ni masyarakat pergi Mekah ramai, tuan-tuan. Tuan-tuan mungkinlah hak dia tak ada 10,000 sebulan. Dia nak 10,000 sebulan ni, hak duk Putrajaya ni, kerek Mekah tuan-tuan. Kalau taman saya tu bersohor. Saya 15 kali dah Mekah, saya 20 kali dah Mekah masing-masing tuan sekalian. Mengaji malah tuan sekalian. Tengok pergi Mekah tuan sekalian, naik bas Mekah ke Madinah 6 jam juga tu. Cepat dah betul, cepat dah ustaz. Pocik nak semayang jimak ni. Semayang jimak. Jimak lain, jamak lain tuan-tuan. Kita rasa menggigil rasa tuan-tuan. Kita lebih bini tak bawa. Dia tak apa buat bini tuan-tuan. Allahu akbar dah. Sungguh tuan-tuan. Daripada Madinah kita miqat dia di Bir Ali. Bir Ali pucuk cantik dah, tempat mandi semua. Kita pakai ihram kita. Kain tu lah ikat kemas tak pinggan dia tuan-tuan. Baik. Siapa Mekah turun tawaf kat putih pusing tawaf tuan-tuan. Muslimin dan muslimat bau wangi bertiup kuat ni kita automatik kepik pun selalu tuan-tuan. Kepik pun selalu automatik. Ada wajib nasib baik, wajib pakai seluar dalam. Ada juga. Pakai ihram, pakai seluar dalam. Ada. Dah tak mengaji. Oh, berat tuan-tuan. Oh, berat muslimin dan muslimat. Saya rasa kena fikir dengan serius. Kita semua ada kampung nak tengok kampung-kampung kita tuan-tuan. Pasal apa tak hidup mengaji tuan-tuan? Dah tak hidup. Jadi itulah muslimin dan muslimat. Jadi Nabi pilih pandangan Sayyidina Abu Bakar tadi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tutula ilmu daripada buayan hingga liang lahat, kena mengaji tuan-tuan sekalian. Baik, Nabi tak tolak semua sekali cadangan Sayyidina Umar. 2 orang dipancung, dipenggal leher mereka. Siapa mereka? Apakah jenayah dosa mereka pada Islam? Seorang nama Uqbah bin Abu Mu'id. Uqbah ni tuan-tuan, pemuda talasak di Mekah, diupah oleh Abdul Uzza, oleh Ummu Jamil, oleh Umar bin Hisham, Abu Jahal. Dia cari dah najis unta, tai unta yang kotor, perut unta yang kotor. Tengok Nabi solat kepada tuan-tuan di Mekah ni, nampak sahabat terlepas pandang, dia punggah najis depan Nabi tuan-tuan. Nabi nak sujud. Nabi nak bengah pas sujud, tak boleh. Diulang dan diulang kebiadaban Uqbah bin Abu Mu'id. Tuan-tuan, akhir tahun Perang Badar dipancung oleh Sayyidina Ali. Seorang lagi nama apa? Seorang lagi nama An-Nadha bin Al-Harith. Tuan-tuan sekalian, dia ni bersyair, bersenandung, duk hina Nabi. Akhir tahun, di tahun Perang Badar dipancung oleh Sayyidina Ali tuan sekalian. Dah. Ramadan, peristiwa besar Al-Quran, apa dia? Fathu Mekah. Pembukaan kota Mekah. Kak tak ada Quran baca apa? Surah kemenangan. Ingat tuan-tuan surah kemenangan. Ayat apa? Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau Muhammad, yakni kemenangan yang nyata. Ulama tafsir sebahagian kata itulah Fathu Mekah. 20 Ramadan tahun 8 Hijrah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bijak Rasulullah ni tuan-tuan ambil peluang dah bekah khianat perjanjian Hudaybiyah. Mereka dah ceroboh perjanjian. Sebab berlaku perang Banu Bakar dengan Banu Khuza'ah. Banu Bakar sekutu Mekah, Banu Khuza'ah ni sekutu kerajaan Islam Madinah walaupun kafir. Mekah tolong Banu Bakar. Maka Nabi lihat inilah peluang paling baik untuk ajar Mekah yang khianat.
Nabi dah baca unjuran strategik, ramai dah tokoh-tokoh paling memekah dah masuk Islam. Contohnya Khalid Al-Walid, Amru Al-As masuk Islam dah. Maka Nabi gerak 10,000 orang tentera Islam. Sampai pada malam 20 Ramadan, Nabi tak tahu serang. Tak tahu serang, Nabi buat apa? Buat perang sarah, buat sewa. Nabi kita bersabda, Al-harbu khida'ah, peperangan itu tipu daya, peperangan itu taktik dan strategi. Tuan-tuan sekalian, Nabi buat arah, seorang tentera pasang 3 dengan api. Kalau 10,000 tak 30,000. Terang mendengar pergi Mekah, tuan-tuan. Orang Mekah cuak dah, takut dah, demoralize, tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Track record mereka dulu perang, mereka ramai pun kalah. Nampak tentera Islam lebih ramai, tuan-tuan. Nabi nampak orang Mekah tak lawan dah. Esok Nabi masuk ke Mekah 20 Ramadan dengan penuh izzah. Sahabat-sahabat berbondong-bondong ikut sama Nabi masuk ke Mekah. Tuan-tuan, sahabat-sahabat jalan dibuka dada. Jalan buka dada. Dua waktu perang tak boleh. Itu cara jalan orang sombong, orang angkuh. Tak boleh jalan buka dada, tuan-tuan. Tapi masa perang kena show off, kena pamer kekuatan, tunjuk kekuatan kita. Tak boleh pergi perang jalan tunduk, warak. Itu bukan warak, wakrok dia panggil. Nabi setiap perampunan, siapa yang berlindung dekat Kaabah, maka dia akan selamat. Mari pak saudara Nabi nama Al-Abbas. Siapa Al-Abbas ibu-ibu? Inilah pak saudara Nabi hak mula-mula solatkan jenazah Nabi. Siapa mandikan jenazah Nabi? Sayyidina Ali. Tuan-tuan, ibrah dia, kita semua akan mati dan kena paling rapat kita mandi jenazah dan solat jenazah kita. Tuan-tuan, 3 hari lepas Kak Pah mati dah, Kak Syarifah ni. Dah, saya dah baca wasiat, masya-Allah. Pandai Kak Pah menguruskan kematian. Jangka tuan sekalian macam mana buat terbaik untuk kematian, tuan-tuan. Tengok, anak pula mengaji agama. Alif ngaji, tuan-tuan sekalian, 11 tahun Madinah. Tak habis lagi tu. Bagus tuan-tuan sekalian, tengok anak-anak ni jaga wasiat mak ni. Dia jaga terlibat dengan apa? Dengan media, dengan sebagainya, jaga aurat semua sekali. Dia nak sibuk dengan berzikir macam kurang tak ada gangguan, tuan-tuan sekalian. Dekat ada sakit, Allah tuan-tuan. Bagusnya anak, saya tak fikir. Kadang katalah kita ni tak tahu kita ni macam mana. Sudah kita tuan-tuan dah. Bijak orang yang pandai menguruskan kematian, tuan-tuan sekalian. Nampak bijak, tuan-tuan sekalian. Wasiatnya masya-Allah, anak mengajak agama. Dia tok imam, tuan sekalian. Kalau kita muhasabah balik kita mati, siapa tok imam kita? Siapa nak urus jenazah? Dah, kita gitu tuan. Biar anak-anak kita nanti, tuan-tuan ada anak dapat UPS, katalah dapat 5A. 5A tu cari tahfiz sains, tuan-tuan. Cari mahat mana-mana, tuan-tuan sekalian. Hak 4A pun sama. Biar hak cerdik sekali hantar mengajak agama. Jadi hebat anak kita, tuan-tuan. Dah. Wasiat dia kecil boleh sebut dah. Saya sebut anak-anak. Dah. Anak-anak sebut ni Mujahid, Abi Martin jaga tahfiz. Biar ada PhD pun jaga tahfiz dah. Dah. Pesan anak kita, tuan sekalian. Pesan semua buat dia punya wasiat, tuan sekalian. Biar dia ingat. Wasiat dia ramai-ramai dengar. Hak ni hak bagi jaga tahfiz. Hak ni kena sama PhD kata mengaji mana, sebut tahu seorang. Sebab apa, tuan-tuan sekalian? Anak-anak dia akan ingat, oh tak boleh dah. Saya pun sebelum meninggal ayah tu dia sebut kena buat tahfiz, tuan sekalian. Kat tanah dia kita buat, alhamdulillah lah. Mana kena begitu kita, tuan-tuan. Dah kalau anak kita tak mengaji, ni ramai sekarang, tuan-tuan, jahil di kampung tak erti. Semayang jenazah tak erti. Sekarang ni berat, tuan-tuan, kalau mati berat. Saya buat mesej ni. Buat arah pada pengurus dan guru-guru tahfiz kita, tuan-tuan bantu tu. Kalau kematian di kampung campur dengan tahlil, jangan bawa pelayan tahfiz. Melainkan orang hak bagi mengaji. Kena buat begitu dah, tuan-tuan, sebab nampak kurang ajar sangat. Kita buat banner dia cabut, buat poster kuliah dia cabut, tuan-tuan. Siapa pikat, tuan-tuan sekalian? Guru. Dia Ustaz Zainuddin mengajar di Jekov, sekolah kerajaan. Dia mengajar kita musolli tahfiz. Kena tukar ke Pulau Redang. Mangkuk tingkah. Sungguh, tuan-tuan, jahat Melayu ni, tuan-tuan. Ustaz mengajar musolli, nak iktidal macam mana, rokok macam mana. Itu pun buang ke pulau, tuan-tuan. Dulu Ustaz Abdul Khairi buang pulau Ketang. Apa jahat sangat, tuan-tuan, perangai Melayu kita ni. Dah. Orang belajar bab semayang. Hari ni semayang pun tak betul, tuan-tuan. Tua-tua pun semayang tak betul hari ni. Bab tak mengaji. Itu pun kena buang. Saya straight dah. Kalau rumah Allah yang mulia kamu tak nak pijak, apa mulia rumah kamu nak pijak? Nanti ganggu budak-budak nak belajar Quran, tuan sekalian. Saya pergi semayang jenazah hulu besuk, tuan-tuan. Bawa rumah 2-30 orang tak boleh naik. Pasal apa ni 30 tak naik? Di Syauk Kudakarang, di Suriah. Tak erti semayang jenazah. Pak takbir. Payah apa dia, tuan-tuan sekalian? Pak takbir. Baca Fatihah. Selawat. Atau tak payah selawat. Selawat pendek pun boleh. Jenazah lelaki, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa. Tumpah doa tak imam, tak apa. Selesai dah mayat, tuan-tuan. Tak erti, tuan-tuan kampung. Melampau sangat.
Tapi masa duduk kedai kopi banyak, tengok The Rock, Undertaker, Smackdown, ada masa pula. Tengok World Cup pacerah, ada masa pula. Mengaji, tak nak. Mana perangai kampung Allah tuan-tuan. Dah. Hak kes tu dia masuk menyelit sebagai jenazah. Kadang-kadang tuan rumah pun tak erti bahasa juga. Nak sebagai jenazah dia apa sejadah ni? Macam nak sebagai fardu tuan sekalian ni. Bukan begitu sebagai jenazah, kita duduk rapat-rapat buat asal tuan sekalian. Hak ni tak erti buat mati ni pok saudara dia. Dia duduk selip tengok tuan-tuan. Dia sembahyang kalau kosok dia tutup mata tuan-tuan, bunyi Allahu Akbar, baru dia rokok tuan-tuan. Rokok kena orang depan dia. Kau dia, "Hui, orang tak rokok mana?" Demo tak apa, hok mati pok saudara kawan dia kata. Oh, jawab lagi. Dia kantor itu jawab lagi. Aduh, sakit tayar tuan-tuan. Inilah di kampung-kampung saya, ya Allah. Saya azab sangat sebab saya kena berpuasa. Balik bulan untuk kuliah. Nah, mereka tuan-tuan seronok, tak umi kelabat, kena balik kampung. Kesian tuan sekalian. Tak mengaji tuan sekalian. Sebab tu muslimat Nabi dengar. Pandang Al-Abah, inilah hak jalan jenazah dia tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian, Nabi lau. Barang siapa yang berlindung di Kaabah maka dia akan selamat. Barang siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan maka dia juga akan selamat. Barang siapa yang menutup dada pintu rumahnya juga akan selamat. Apa mesej Nabi? Jangan lawan. Jangan lawan. Nabi nak ampunkan semua orang. Ini hebatnya Nabi tuan-tuan. Yang kesan dia Abu Sufyan masuk Islam, berbondong-bondong orang Mekah pakai masuk agama Islam. Cerita ni Quran kita baca. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fatu Mekah tu tuan-tuan, berbondong-bondong masuk dalam agama Allah. Oh, tak cukup masa tuan-tuan. Insya-Allah lain kali kita sambung tuan-tuan sekalian dalam lihat balik sirah nabawiyah ni tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Kena konsisten sampai akhir Ramadan. Niat kita sampai habis Ramadan. Masjid-masjid semalam tazkirah. Saya dah sebut semalam malam ke-10 nampak dah bayang dah. Saya semalam masjid Allah Sekamat, Sungai Sekamat Kajang ni. Separuh dah tinggal masjid. Tengok malam pertama malam kedua macam mana. Saya semayang ni dekat Pristana, Sarjana Sungai Buloh. Terkejut tuan. Saya sendiri sampai semayang tempat parking. Tempat parking tuan-tuan. Penuh orang, Allahu Akbar, hantu kubur mana hari ni. Tapi tahu dah. Masuk mik 3 muka 4, la salam wala kalam wala email wala SMS tuan sekalian. Kau boleh ruyuk dah. Jadi kita tak jadi orang begitu, kita kena jadi mutadayinah. Jadi apa tuan-tuan, sebagai sunnah Nabi, hidupkan Ramadan, ihak Ramadan sampai akhir Ramadan, terutama 10 malam terakhir, itqum minan nar kata Nabi. Pelepasan daripada api neraka. Itulah tuan, insya-Allah kita istiqamah. Hari ini kita buat tuan-tuan muslim ulang sabar-sabar untuk misi bantuan. Ni masuk pula selakan bro. Kita buat ni tuan-tuan sekalian, wakaf buku. Tuan-tuan kena niat. Satu buku RM5, tuan campur RM5. Wakaf tu makna sebuah buku tu kalau RM10, 2 buku RM50, 10 buah buku. Tuan lihat dalam fanpage Muslim Care, kita akan tunjuk sentiasa program yang kita buat. Wakaf buku, kita beri masuk tuan-tuan pedalaman. Tempat teruk sangat orang tak erti agama tuan-tuan. Bawa zuat ekspedisi tu Kalung Busang. Ni pergi Belah Bario tuan-tuan, 8 jam naik 5 jam naik dah jalan balik tuan-tuan. Buat program masjid tak mari orang 2-3 kerat. Buat atas rumah panjang penuh mari. Sebab apa? Sebut konsert campur tazkirah tuan sekalian. Orang pun nak tahu tazkirah benda dengan konsert mari lalu tuan-tuan. Kita tazkirah 5 minit beri zuar buat persembahan. Lagu Evergreen Everlasting Expedition apa dia? Semangat yang hilang. Dia punya semangat hilang habis boleh ramai-ramai nyanyi. Semangat hilang orang kampung. Ya Allah, happening tuan-tuan. Tok Bilal ni, Tok Bilal. Tok Bilal apa? Tok Makmum tak tahu insya-Allah kita pakat menyumbanglah untuk Ramadan tabarruan kita bulan 5 insya-Allah. Lepas ni Haji Razak bertantika bulan bersejadah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.